Okey. Bab 6A di bawah kanun kesesiaan mempunyai 19 kesalahan berkenaan dengan keganasan, manakala bab 6 pula mempunyai 28 kesalahan terhadap negara. Ramai ahli-ahli yang berhormat yang menyebut mengenai akta menghadkan kebebasan rakyat. Isu pokoknya di sini ialah keselamatan negara dan ketenteraman awam. Tanggungjawab kerajaan adalah memastikan keselamatan negara terjamin. Tempoh 28 hari yang dibangkitkan bukanlah tahanan tanpa bicara. Ia hanya tahanan untuk tujuan penyiasatan, riman ya, untuk penyiasatan, sebagaimana tempoh 14 hari di bawah kanun tata cara jenayah. Akta ini hanya memberi kelebihan selama 14 hari saja daripada biasa, dan tempoh ini mempunyai sunset clause-nya. Tuan Dipertua, terdapat 6 isu dasar yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat. Yang berhormat Pematang Pau telah bertanya. Ni dia. Marilah jawapan. Telah bertanya mengenai unit khas mengenai counter terrorism. Untuk makluman yang dipertua, unit khas bagi menangani ancaman keganasan. Umat lemah pantai, saya ingat ni mungkin menjawab juga ni. Untuk makluman yang dipertua, ini Pematang Pau yang bangkit. Unit khas bagi menangani ancaman keganasan telah pun diwujudkan. Sejak 1 Mac 2009, satu jabatan baru telah diwujudkan, iaitu Pasukan Petugas Khas, Operasi dan Counter Terrorism, yang diwujudkan khusus dalam PDRM bagi menangani ancaman terorisme, pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, terrorism financing. Jabatan ini telah sekian lama beroperasi dan kini sedang giat menjalankan penyiasatan dan pemantauan terhadap aktiviti militan di negara ini. Ini ada jawapan untuk lemah pantai, memperbaiki khidmat risikan. Dia kena pakai kacamata. Tak nampak lah. Terima kasih Ahmad. 3 lelaki. PDRM sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan mutu risikan. Di antara mekanisme yang efektif ialah kerjasama yang dijalin di antara agensi-agensi penguatkuasaan di peringkat rantau Asia dan antarabangsa. Bidang kerjasama termasuk pertukaran maklumat, latihan dan perkongsian kepakaran. Kita juga mempunyai cukup jabatan-jabatan yang terlibat dalam tugas-tugas memperolehi risikan. Namun butir-butir lanjut perlu dirahsiakan demi kerahsiaan risikan itu sendiri. Macam jawapan saya tadi lah. Pasal risikan. You tak handsome. Saya bagi apa ni. Jangan cakap Balik pulau. Balik pulau. Akta pun belum lulus dah nak buat keganasan. Menteri, Menteri mengenai Menteri katakan tadi dengan izin judicial detention. Menteri memberi justifikasi judicial intention itu juga diperlukan kononnya untuk siasatan juga. Ini menggambarkan seolah-olah pendakwaan dilakukan yang kita dipahamkan berdasarkan keterangan. Apabila kes dibawa ke mahkamah pun, ya, ditakdirkan yang tersangka itu menang, hatta di tahap itu pun pendakwaan mendapat dengan izin second bite of the cherry. Dia kena kononnya ditahan semula untuk disiasat lagi. Ya Mak Menteri, kalau macam tu, akta yang dibentangkan di Dewan Mulia ini bukan sahaja lebih banyak mengambil hak-hak yang dikatakan fundamental liberties itu seperti mana yang telah diambil oleh ISA. Seolah-olah di sini dia ambil lagi ke tahap yang lebih tinggi. Satu yang pertama. Yang kedua ya Mak Menteri, lanjutan daripada isu perisikan tadi, kerana kita mengetahui, saya boleh terima bahawa ini ialah satu undang-undang di dalam kerangka preventif and preemptif. Tetapi persoalannya di sini Pak Menteri, selain daripada maklumat risikan itu, apakah pendekatan? Kalau saya nak pakai pendekatan sini, dia panggil dalam bahasa dia ialah between clinical versus statistical prediction. Dan juga terbukti bahawa di Amerika pun tidak berkesan. Dan kes contoh yang boleh saya tunjuk kepada Mak Menteri, ketika mana kes Al-Ma'unah
didakwa, saya ingat Bukit Pelugor pun ada sebagai peguam utama ketika itu. Laporan pada mulanya kumpulan Mujahidin Malaysia. Lepas itu utusan main kumpulan militan. Lepas itu dikatakan nak pergi bom Batu Cave, nak pergi bom, semua dah keluar di dalam public domain. Jadi kita melihat di situ yang tersangka tu dia kena 2 kali apa dia ketidakadilan itu. Padahal keterangan tersebut tak timbul langsung pun dalam mahkamah. Jadi saya rasa mungkin di peringkat itu apa cadangan menteri agar perkara orang yang tersangka sebagai pengganas, yang menteri kata tidak sebenarnya pengganas sehingga ianya dapat membuktikan dirinya, tetapi kebanyakan yang ditunjukkan sebelum ini memang satu dunia akan mengatakan mereka ini pengganas, padahal fakta-fakta itu tak timbul pun di dalam perbicaraan. Jadi 2 benda. Satu ialah menteri, adakah akta ini membenarkan pendakwaan bukan sahaja mendakwa dengan izin shoddy evidence, lepas tu dapat peluang lagi walaupun dah kalah, dan saya rasa itu mengatakan di dalam perlembagaan yang kita panggil double jeopardy itu akan wujud. Double jeopardy akan wujud kepada yang tersangka itu, dan saya rasa itu dihalang oleh perlembagaan. Mohon penjelasan. Related point. Yang Muhammad, saya pun kadang-kadang tak tahu kan, Yang Muhammad balik pulau ni dia faham ke apa yang dia cakap tu. Tuan Ibu Ketua, saya tak pernah kata judicial tension untuk penyiasatan. Sebab di peringkat High Court, apabila katalah yang tersangka itu dilepaskan, maka prosecution akan bangun dan memberitahu bahawa mereka ada niat untuk merayu. Jadi kalau dia ditahan selepas itu, judicial detention itu bukan untuk nak menyiasat dia lagi, tak. Untuk kerana ini kesalahan keselamatan. Bahayanya kalau dia dilepas. Dan katalah rayuan makan masa dan kita lepas dia. Dan dia didakwa di bawah akta ini. Dangerous lah. Jadi kalau kita lepas dia boleh menghilangkan diri dia. Ataupun dia akan melakukan perkara yang lebih membahaya. Kita tak boleh ambil risiko ini. Dan akhirnya kalau sesuatu itu berlaku, katalah waktu dia dilepaskan sementara menunggu rayuan, kita lepaskan dia, dan pada ketika itu dia melakukan sesuatu, akhirnya tanggungjawab itu bukan kepada pembangkang, tanggungjawab itu ialah kepada kerajaan. Sudah tahu seorang ini didakwa di bawah akta ini, dilepas buat apa? Jadi sebab itu it is paramount apabila berbangkit soal keselamatan negara. Kenapa mahkamah lepaskan kalau dia keselamatan negara, dia bersalah? Keselamatan negara dan juga soal public order, ketenteraan awam. Itu tanggungjawabnya kepada kerajaan. Oleh kerana itu kita memerlukan kepada akta ini untuk membantukan kita mengawal keselamatan negara untuk kepentingan rakyat yang ramai. Sebab tanggungjawab ini tanggungjawab kita kerajaan. Lepas ni kalau sesuatu berlaku, kita tak boleh kata saya dah jalan, tak boleh. Sebab kalau sudah berlaku kebakaran, bom bangunan, berpuluh orang mati, apa juga selepas ini kita nak bagi sebagai alasan, orang takkan terima. You'll never bring back those who are dead. Sebab itulah kita perlu kepada akta ini dan juga section yang diberikan oleh akta ini. Kita perlu ini.